Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadarihi wa miqdarihil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummiyil wa ala alihi wa sahbihi barika wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali selamat menyambut puasa Ramadan. Alhamdulillah. Malam ni kita agak lewat sikit. Jadi sama-samalah kita mengharungi puasa Ramadan selama insya-Allah 29 atau 30 hari. So jadi sebagai ringkasnya malam ni sekejap ya. Sekejap kita nak bincang-bincang, nak peringat balik tentang puasa ni, iaitu rukun yang ketiga setelah syahadah, solat, zakat, puasa, zakat, haji yang ketiga. So apa yang kita nak buat, kita nak bincang ni sekejap je dalam permasalahan puasa mengikut mazhab Imam Syafi'i. Boleh tak boleh kalau kita ikut mazhab lain? Oleh kerana kita dah mula dah dengan fiqh yang mengikut mazhab Syafi'i, jadi tak berarti kita tak boleh ikut tentang mazhab lain. Dia adalah kaedah-kaedah dia tu sebenarnya. Tapi maknanya kebanyakannya apa yang kita nak buat berdasar kepada mazhab Syafi'i. Jadi sepintas selalu puasa ni adalah menahan diri, kalau kita lihat menahan diri daripada pagi tu lepas terbit fajar tu sehinggalah terbenamnya matahari. Menahan diri tu. Kenapa yang disebutkan perintah ni? Sebenarnya pengertian puasa Ramadan ni sebenarnya sangat besar kalau kita faham. Selain daripada menjaga hawa nafsu, juga wajib dilakukan oleh umat Islam, sebab Allah telah menyebutkan, berfirman di dalam Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi firman Tuhan itu jelas supaya kita sebagai hamba dia melakukan ibadat puasa ni. Dia suatu perintah. Bila perintah maknanya kita kena buat. Jadi simple je. Perintah, tegahan. Kita dah belajar dah kemarin tentang apa dia syarak, apa semua tu, maknanya perintah dengan tegahan. So dekat sini yang kita pasti, yang kita jelas ialah merupakan suatu perintah Allah ke atas kita umat Islam untuk melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan ni. Kemudian kalau kita lihat lagi, jadi tentang hukum dia wajib. Hukum dia wajib. Cuma pelaksanaan kita itulah, puasa kita tu duduk dekat mana. Sebab puasa ni dia macam-macam. Dia ada peringkat orang mubtadi, orang mutawasid dan orang muntaha. Ada disebut dengan puasa syariat, puasa tarikat, puasa hakikat. So dia banyak kategori dia. Dia bergantung kepada iman kita. Kalau iman kita yang kuat, maka puasa kita naik lagi ke darjat yang lebih tinggi lagi. Dia macam tu. So dia bergantung. Diikutlah iman kita. Kalau iman kita tu rendah, nak buat macam mana? Ada iman rendah, iman penipis-nipis je, cupu-cupu ya kata orang. Maka yang itulah puasa kita. Sekadar boleh tak makan, tak minum je. Jadi banyak macam itu. Sebab tu kita, bila kita belajar, kita faham, puasa sebenarnya macam ni, begini dan begini. Begitu. Jadi barulah jelas kepada kita tentang apa tujuan puasa tu sebenarnya. Macam mana dikatakan puasa tu
Yang menahan diri tu. Menahan diri tu sampai ke mana? Kalau kita lihatkan menahan diri sampai ke mana? Menahan diri macam mana? Tak makan banyak ke? Ataupun sibuk pasal Ramadan ke? Ni yang kita nak kena, yang kita kena mengaji tu, supaya kita tak ikut orang awam. Puasa orang awam ni dia lain. Dia kira petang nak makan je. Kemudian syarat pula wajib puasa. Nak kena tahu juga. Syarat wajib tu sebab dia, apa dia syarat wajib dia puasa Ramadan ni? Mempunyai keyakinan kita kepada Islam tu. Yakin kita beragama Islam ni puasa. Jangan bila datang puasa dia marah puasa pula. Duk kata puasa ni membebankan, tak boleh makan. Jangan macam itu. Tu boleh jadi kufur tu. Kalau ada perasaan marah kat puasa, datang puasa pula, Allah dulu boleh makan, tak boleh makan. Rasa runsin, rasa resah, gelisah bila datang puasa ni. Kalau ada perasaan tu maknanya itulah dia hilang keyakinan dia kepada agama Islam tu sendiri. Sedangkan puasa ni sangat banyak manfaat dia. Kemudian lagi wajib lah apa lagi? Telah balik, ada akal, sihat jasmani rohani. Bukan orang musafir. Tu orang yang frontliner yang merawat COVID tu macam mana? Dia ada pilihan dia. Dia boleh buka puasa tapi dengan syarat kena ganti. Tu contoh dia. Kemudian suci dari haid dan nifas. Kemudian mampu melakukan puasa Ramadan ni. Dan puasa ni pula kita lihat ada niat dia. Niat dia kita boleh niat niat setahun, niat sebulan keseluruhan pun boleh. Kita nak niat setiap malam boleh. Jadi ada dua yang akan kita bincangkan sekejap lagi. Cuma kita nak tahu itu rukun dia. Pertama niat. Puasa kita tahu rukun. Apa rukun kena faham dulu. Rukun puasa ada berapa? Ada dua. Iaitu pertama niat. Niat masa bila niat? Niat waktu malam ataupun sebelum lepas, sebelum sampai waktu subuh. Dan ada pula boleh lagi niat. Ada mazhab lain. Mengikut mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi contohnya. Kita boleh taklid. Sekiranya kita terlupa niat. Sampai dah matahari naik dah. Subuh dah, sudah subuh. Batal dah, tak payah puasa dah. Boleh lagi kita taklid kepada mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi contoh ni. Sebab dia, mazhab Hanafi dia jangan sampai tengah hari. Dia masih lagi boleh niat. Maka ada Imam Nawawi contohnya yang menerima pendekatan mazhab Imam Hanafi ni. Manakala kita pula Imam Syafi'i ni kita pegang pada mazhab Syafi'i. Tapi boleh juga kita bertaklid kepada mazhab Imam Malik kalau untuk niat sebulannya. Yang kita niat sebulan tu nawaitu shaum syahri ramadhana kullih. Boleh. Maknanya saja aku puasa besok hari, saja aku berpuasa bulan Ramadan. Saja aku puasa bulan Ramadan sekaliannya. Boleh malam pertama ni macam malam ni. So besok malam tu kita niatlah nawaitu shaum Ramadan tu. Sampai habis tu. Itu niat puasa ringkas-ringkas je. Kemudian menahan diri dari kegiatan makan minum setubuh siang hari maupun hal-hal yang membatalkan puasa. Termasuklah mengumpat orang lah, tu panjang lah tu. Mana dia kena bawa masuk puasa ni, menahan diri daripada apa? Bukan sekadar tak makan tak minum, tapi nafsu amarah yang kita duk bincang dalam ilmu tasawuf tu. Daripada apa? Segala-gala yang perangai panggil riak, sombong, takabur apa semua tu. Semua tu nak kena puasa. Baru sampai matlamat puasa yang sebenar. Kalau puasa sekadar tak makan siang, kemudian petang pergi makan banyak-banyak, kemudian mengumpat orang, mengata orang itu ini sebagainya, kita bawa masuk sifat-sifat amarah tu, perangai-perangai jahat tu dalam puasa. Macam tak puasa lah. Arti puasa tu puasa yang sia-sia. Pasal pernah ada satu peristiwa berlaku ketika seorang perempuan datang jumpa Rasulullah. Lepas tu ada orang tu beritahu, dia ni perempuan ni berpuasa siang hari. Tapi lepas tu Nabi suruh muntah. Dia muntah kejap-kejap tu juga. Dia bila dia termuntah tu keluar daging orang. Nabi kata kamu memang tak puasa sebab waktu siang kamu mengumpat orang. Itu ringkas macam tu. Maknanya kalau kita siang pun tak boleh. Mengumpat orang ni macam kita makan daging saudara yang kita umpat tu. So dekat situ kita kena faham matlamat puasa yang sebenarnya. Sebab tu puasa orang-orang yang mencapai makam yang tinggi tu, dia lain sangat-sangat pada kita. Dia puasa daimun, puasa yang berkekalan. Sepanjang masa dia berpuasa. Maknanya dia memelihara diri dia daripada duduk jatuh dalam penyakit-penyakit kufur maksiat tu. Kalau kita nak bincang pasal puasa ni memang jauh perjalanan puasa tu. Bukan macam kita faham.
Sebab kita ni suka ikut orang ramai. Kita puasa tengok TV banyak sangat, dengar cerita tengok makan, orang buat ni ada chef ni masak, chef ni masak, chef ni masak. Kita tak tengok pun orang alim puasa. Kita tak tanya pun tentang macam mana untuk ulama-ulama puasa, kita dah sibuk tanya orang awam. Kan? Jadi bila kita ikut kawan kita tu yang duk tengok macam kita juga, lah kita puasa macam itulah. Lepas tu setiap kali nak raya nak baju baru, nak itu, nak ini. Jadi puasa nafsu sebenarnya, bukan puasa yang pada hakikat puasa yang Allah dengan Rasul dak tu. Lepas tu salah kita. Kita pergi ikut orang yang macam kita juga. Lepas tu kita kena ikut orang yang lebih alim lagi baru kita faham. Puasa ni. Tu maksud tu puasa tu. Jadi, apa lagi hal berkaitan dengan puasa ni? Tu syarat dan rukun dia. Kena tahu. Kemudian, sunah-sunah puasa lagi. Sahur. Segera berbuka waktu buka puasa. Baca doa buka puasa. Buka dengan manis-manis. Memberi makan. Ni bulan puasa yang beri makan pada orang berbuka ni lah yang paling aula sekali. Kemudian memperbanyak ibadah yang lain. Seperti khatam Quran sebulan, zikir, mengaji. Ini yang benda-benda yang asas ni. Nanti kita sambung sekejap lagi. Kita panjang sikit lagi. Baik, alhamdulillah. So kita tengok sekejap ya. Dalam tadi kita sambung lagi tentang sunat-sunat berpuasa ni makruh pula. Apa yang makruh? Berbekam, mengulum sesuatu dalam mulut, merasakan makanan dengan lidah contohnya, pakai minyak wangi. So jangan duk pakai minyak wangi, spray wangi-wangi bulan puasa ni. Bukan tak boleh pakai, makruh. Bersiwak atau menggosok gigi, itu pun lepas waktu asar. Berkumur. Boleh berkumur tapi di luar waktu wuduk. Kalau waktu wuduk tak apa. Tu jadi tu. Kemudian tu contohlah yang makruh berpuasa ni. Banyak tidur, banyak main game. Sebab puasa ni kita kena faham dulu apa hikmah puasa tu. Sebenarnya hikmah ni lah mendidik kita dalam bulan puasa. Kita melatih kesabaran. Siapa tak teringin nak makan, yuk tengok orang masak tu. Dia puasa ni dia nak tahan daripada pagi sampai pukul 1 lepas Zuhur je. Tu waktu paling kritikal, waktu tu. Lepas pada tengah hari pukul 2 tu 3 tu dah lega dah. Dah okey dah. Yang masuk petang tu dia boleh sabar dah. Dia tak sabar masa lepas subuh tu. Lepas subuh tu dah dia nak tidur lah, dia nak itu, dan ini nak sampai tengah hari tu. Memang seksa sangat waktu tu. Tu dah kan nama dia sabar. Kalau tak sabar bukan puasa. Kemudian untuk membentuk akhlakul karimah. Membentuk budi pekerti yang mulia. Makarimul akhlak. Jadi, kemudian mempengaruhi keadaan fizikal dia menjadi sihat. Sebenarnya puasa ni sihat. Kita tak nampak ya. Kita tak nampak. Lepas tu puasa Ramadan yang terbaik lah. Selepas tu puasa Nabi Daud. Selang sehari, sehari puasa, sehari buka. Kemudian apa lagi? Menimbulkan rasa syukur kita kepada Allah. Untuk meningkatkan ketakwaan dalam diri seorang. Membersihkan diri dari dosa. Membiasakan hidup berhemat. Ni nak dalam musim Covid ni. Makan mula susah, semua susah, itu susah. Jadi bulan Ramadan pula kita kena pula lagi duduk berkuarantin kat rumah. Allah. Faham je lah macam mana. Tidak lagi masjid, lagi tarawih dan sebagainya. Ini dah tak boleh dah. Jadi ini sebenarnya bulan ni bulan suci. Bulan yang pahalanya yang Allah kata kepada malaikat tu, masalah kamu yang bagi tulis pahala, tapi bulan puasa aku yang bagi pahala kepada hamba-hambaku itu. Jadi maka kita kena follow lah apa yang Allah nak didik kita. Baik, kemudian ada lagi satu tentang waktu malam, tentang solat tarawih. Solat tarawih ni kira solat rawatib pun susah nak buat. Datang bulan Ramadan nak kena buat solat tarawih. Solat tarawih ni kita nak ikut mazhab mana? Kita lu cakap pasal mazhab ni, sikit-sikit nak tanyalah mazhab mana. Kita ni ikut mazhab mana nak semayang witir, nak semayang tarawih ni. Okeylah, kalau kita dah istihar dah kemarin. Aku adalah pengikut kepada mazhab Muhammad bin Idris yang lagi Syafi'i. Mana kita dah bersedia dah untuk menjadi pengikut mazhab Imam Syafi'i. Tapi tak salah kalau ikut mazhab lain. Disebut tadi ada benda-benda yang boleh. Contohnya tadi macam niat puasa apa semua tu nanti kan. Nanti kita bincang sekejap lagi niat puasa tu macam mana nak niat puasa tu.
Baik. Kemudian jadi kalau solat tarawih contoh. Dalam mazhab Syafi'i yang dikatakan solat tarawih itu adalah 20 rakaat. 20 rakaat tu solat tarawih. Habis yang solat 8 rakaat tu, kalau ikut mazhab Syafi'i yang semai 8 rakaat tu dia panggil solatul apa ni solat malam. Solatul lail. Semayang malam. Kita panggil solat tarawih dah. Dia panggil solat malam. Bukan solat tarawih. Solat tarawih ni kalau kita ikut macam mana hebat tarawih pun, dia tak boleh lawan lagi sunat rawatib. Sunat rawatib lepas solat tu, dia kemuliaan solat rawatib ni dia tampung solat fardu kita tu. Solat tarawih ni solat bulan puasa je, tapi besar pahala dia. Sebab di bulan puasa ni, pahala sunat tu Allah bagi pahala fardu waktu lain. Itu kelebihan bulan puasa pula. Semua amal-amal ibadat kita buat bulan puasa ni dapat pahala fardu bulan lain. Kalau bulan lain sunatnya, tapi bulan ni dapat pahala. Pahala tu besar tak besar pahala dia. So jadi, kalau nak buat 8, boleh tak ada hal. Tapi dia panggil solatul lain, bukan solat tarawih. Itu kalau ikut mazhab Syafi'i. Tapi kalau rasa nak buat juga daripada tak sembahyang langsung, buat je lah. Tak larat Ustaz. 8 ni bergagah ni nak boleh habis ni. Tadi maghrib tadi buka puasa kan sepinggan. Sepinggan kambing Bukhari. Sweet sour lagi, korma lagi, air lagi. Berjak-jak depan tu. Tu bukan manusia nak makan tu. Nak panggil apa tak tahu lah tu. Kan? Bantai tu ya Allah. Penting bila masuk nak solat ya. Dah. Macam-macam jadi. Jadi kita malam ni sebab sekarang ni bapa-bapa, ayah-ayah kat rumah adalah imam di rumah dah jadi imam dah. Apa kata imam? Baik anak-anakku sekalian, baik makmumku sekalian malam ni, kita semayang. Tanya makmum dulu. Okey, makmum sekalian, berapa rakaat kita nak semayang malam ni, cik? Tu pandai ayah tu. Ayah kan tanya. Anak-anak mesti jawab. Ayah, ingat lapar aku ayah kita buat. Kita ni tak boleh. Kalau nak ikut, kita kena buat 20. Tapi tak apalah. Oleh kerana kehendak ramai makmum, ayah ikut je. Padahal ayah tu yang ngelak ya. Ayah tu nak buat 8 kalau boleh. Tapi malu kat anak-anak ni. Tak apalah. Buat 8 dengan anak-anak. Lepas tu, habis tu, sekarang sambung lagi lah 12. Menjadi 20. Barulah nama selawat tarawih. Apa makna tarawih? Semayang bersenang-senang. Tak ada paksa. Tadi yang siapa yang sempat malam ni, buat 8, 10 dulu. Sekarang, habis mengaji ni, pergilah tambah lagi. Pergi cukup 20. Tidur tengah semayang, tak apa. 2. Itu yang dia banyak selawat tu. Selawat antara tu nak bagi tak mau berebut-rebut. Pasal bulan ni bulan merebut pahala. So kita berebut pahala bulan-bulan puasa ni. Apa yang Allah bagi, kita ambil. Tak payah kita gopoh apa. Gopoh pun nak tidur awal ke. Quran tak habis lagi tu. Siapa dah start dah baca Quran malam ni, dapat separuh dulu jadilah. Pagi esok, sambung lagi separuh muka surat lagi. Kan? Jadi macam tu. So kita cuba susun balik. Kebetulan di musim kuarantin ni, kita pun dah mula mengaji. Dah mula ada kefahaman tentang ilmu fiqh, ada tauhid, ada tasawuf, ada. Saya adalah budak-budak duk telefon tanya kan. Saya tanya macam mana kamu mengaji dalam kuliah malam-malam ni yang saya buat ni. Baguslah Ustaz, ada follow, tengok ada susunan dia, mudah nak faham. Kita pun minta kat Tuhan nak bagi faham. Kalau Allah buka hidayah, kita nampak pengajian ni sebenarnya ada impak yang cukup kuat lah kalau dalam jiwa kita tu. Jadi gitu nah, itu puasa Ramadan. Jadi kita cuba belajarlah macam mana nak susun balik jadual kita tu bagi kita lebih faham lagi. Nanti kita post dia punya tu nanti. Apa dia hikmah dia, bagi nampak hikmah tu. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. So jadi ni bahagian niat puasa sebulan Ramadan. Cara niat dia pun tak susah. Mana nawaitu sauma syahri ramadhana kullihi lillahi ta'ala. Sahaja aku berpuasa keseluruhan pada bulan Ramadan kerana Allah Ta'ala. Jadi biasanya niat ni pada malam pertama. Malam pertama ni kan malam ni lah. Malam ni. Lepas tu besok malam tu, kita niat macam biasa je lah. Tapi bila masa kita berniat tu, kita taklid mengikut mazhab Imam Malik. Pasal Imam Malik dia kata niat sekali je. Dia ada perbezaan dalam puasa, dalam semayang. Kalau mazhab Imam Malik, kalau semayang tu,
kalau baca Fatihah tu, kalau sembahyang makmum, imam baca Fatihah, yang lain tak boleh baca Fatihah. Tu kalau dalam mazhab Imam Malik. Dah ada perbezaan walaupun dia tutup guru Imam Syafi'i. Kata dia sekali, tapi mengikut Imam Syafi'i, hendaklah diniat. Tapi sebab kita meraihkan mazhab tu boleh. Mana kalau kita nak niat untuk malam tu, mana sebab kalau sekiranya takut-takut malam lain, ada malam yang kita terlupa niat. Malam tu tidur letih sangat, terlupa niat sampai ke pagi, sudah dah subuh. Tu tujuan dia, niat ni, nak cover. Sebab tu dia ada lagi kaedah lain pula. Kalau sekiranya pula kalau ikut Imam Hanafi pula, boleh pula kita taklid. Kita dah terlewat tu, boleh pula kita taklid. Tapi yang tu jaranglah orang buat. Sebab tu mazhab ni dia banyak mazhab. Bila kita faham mazhab ni, kita senang kita nak belajar. Bukan suruh tukar-tukar mazhab, tak. Ada tempat-tempat yang boleh. Semacam yang ni dia dah jadi ghalib dah. Memang dah umum dah. Sebab kita risau, takut terlupa berniat bila malam tu. So waktu berniat ni biasalah. Lepas main tarawih tu kita niat dah. Yang penting sebelum subuh tu. Jadi yang pertamanya niat tu lah. Kalau malam ni insya-Allah kita niat nawaitu sauma syahri ramadhana kullihi lillahi taala, saja berpuasa keseluruhan pada bulan Ramadan kerana Allah Taala. Besok tu dah boleh sambung dengan niat nawaitu sauma ghadin anadai fardhi syahri ramadhana hazihi sanati lillahi taala. Malam lain pula, saja berpuasa esok hari pada bulan Ramadan tahun ini kerana Allah Taala. Tu malam-malam esok. Tu cara niat dia yang paling asas lah. Tujuan malam ni pun sebenarnya nak peringat je. Banyak dah pandai dah puasa ni. Tiap-tiap tu puasa, takkan tak pandai lagi. Itulah kita sambil-sambil kita berkongsi apa niat ni kan. Jadi saya pun tak nak panjang-panjang sangat kuliah malam ni. Sekadar kita yang ringkas-ringkas cukup. Ni nak, kalau ada yang tak puasa lagi, yang tak bersedia lagi nak tarawih lagi. Malam ni tahu je lah kan. Tahu pun lewat tadi, makan pun dah lambat. Jadi banyak hal-hal lain yang kena fikirkan tu kan. Tak apa, tu saya bagi kita share. Nanti tengok-tengok tu kan. Nanti sekejap ini yang last, slide satu lagi slide ni. Wallahualam. Alhamdulillah. Minta maaf lah ya. Dah lewat dah. Tapi biasa bulan puasa ni macam tu lah. Kita ni banyak menjaga kan. Cuma saya pun sebenarnya tak bersedia malam ni kan. Tapi tak apa. Ini yang itu slide yang last malam ni. Tadi kita dah cerita dah secara ringkas je lah. Secara ringkas je. Jadi masa untuk bermulanya ibadat puasa kita ni, kita niatlah elok-elok taubat dan segera keluar daripada daerah kufur dan maksiat, dan segera pula berada di daerah iman dan taat. Ni kita kena buat. Sebab tidak nanti puasa kita tu jadi lara. Puasa tu jadi puasa orang awam. Ni dah mengaji ni, dah mengaji beberapa belas siri kuliah ni, saya rasa dah boleh dah. Kita pelan-pelan beransur-ansur tinggal tabiat lama. Puasa yang kita buat lepas-lepas tu. Petang je ngejar ke pasar Ramadan. Tahun ni Allah kurung kita. Pasar Ramadan pun lebuh. Tak ada dah pasar Ramadan. Nak ajar kita supaya apa? Supaya kita bersabar, orang kata berhati-hati. Tak ada bazir apa semua tu. Tengok tu Tuhan didik kita macam mana. Sayang tak sayang Tuhan. Kalau tidak, kalau dibiar lagi lebuh penuh dekat pekan tu. Pasar Ramadan sana. Sampai pasar bernama pasar Ramadan, ada pasar dah. Wahai tak kenal langsung nama Ramadan dengan pasar tu. Bulan puasa bukan bulan perhabis duit, bulan suruh berjimat cermat. Tapi disebabkan nafsu syahwat tu tinggi, keinginan nak makan tu. Jadi puasa dah susah payah siang, malah habis lebuh tu. Dah makan banyak, dah tak larat nak solat. Solat 20 rakaat, lari kalau kat masjid tu. Kalau masjid yang ada 8 rakaat tu penuh. Kalau masjid 20 rakaat tu cerah, kejap lagi 8 tu hilang. 3 suku tu hilang. Itu tadi saya sebut, kalau kita betul-betul pegang pada mazhab Syafi'i, kita tak buat 8. 8 tu bukan tarawih dah. 8 tu nama dia solatul lail, solat malam. Kalau kita nak juga fadilat dia, memang 20. Susahnya nak 20 ni. Itulah masalah kita bila kita jarang buat solat sunat-sunat rawatib tu waktu lain. Bila tiba bulan Ramadan ni kita dah kalang kabut dah. Kita nak buat apa? Kalau kita sembahyang sikit, kita nak buat apa lepas tu? Apa kita nak buat lagi lepas tu? Lepas pada 8 rakaat tu.
Kita duduk saja kan. Habis sangat kalau zaman sekarang ni, pegang handphone, start WhatsApp dah kat orang. Tu pun kadang-kadang kacau. Tadi duduk baca pun depan maghrib tu kan, kita sembahyang. Dan sembahyang sekejap, tup tak duk masuk dah, kena tutup dah kali. Oh, orang ni dia tak faham. Apa dia perbuat waktu pukul 9 lebih tu orang nak terawih, dia pun duk main WhatsApp. Tu dah. Duk ucap tahniah banyak sangat. Saya dengan ini minta ampun dan maaf. Kamu buat salah orang siapa pula? Duk minta ampun sesaja kat orang. Habis. Kan? Lepas tu duk ucapan-ucapan tu tak berhenti waktu. Sebab tu kita kena tengok waktu. Jangan kira kita yang tak nak buat ibadat ni. Kira orang lain sama. Kalau aku kacau malam-malam ni macam mana ni? Tak ada privacy dah. Handphone ni kan ada privacy dah. Tengah malam dah, orang tengah nak baring dah, hantar mesej macam-macam. Kita kena beradab kat situ. Nak tengok waktu bila. Ni macam waktu bulan-bulan puasa macam ni. Orang nak beribadat. Kita dah kacau orang tu. Kita call dia lah. Kita hitung dia lah. Tak terfikir kita bulan ni orang nak baca Quran ke. Kan? Kamu dia tak jawab kan? Apa hal pula ingatnya. So kita kena belajar beradab. Tengok bersopan. Bulan-bulan puasa ni kan, waktu tu tengok dulu waktu nak telefon orang pagi ke. Bila ke waktu tu. Macam ni. Sebab tu dia tadi saya dah sebut tadi. Puasa untuk apa? Matlamat puasa dia untuk didik diri kita. Kan? Nak didik diri kita jadi orang yang soleh. Takkan kita nak puasa macam orang awam. Dah 40 tahun dah sembahyang, puasa macam orang awam. Makanya siang tu golek tidur. Tidur pun bukan boleh makan pun. Kan banyak lagi zikrullah nak buat. Nanti saya bagi susunan zikir tu. Belajar. Kita mengaji ni belajar. Duduk dalam grup macam ni memang. Saya duduk dalam grup ni memang kita nak ajar pun. Nak peringat. Mana yang tak faham tu. Menang kemarin kita belajar dah. Pening duduk mesej. Ustaz panjang betul. Mabadi pekah. Kamu tak dengar Mabadi Tauhid lagi? Mabadi Tasawuf lagi? Mabadi prinsip-prinsip dan satu ilmu tu. Banyak cabut lari dah keluar. Dah tak nak boleh tahan dah. Ni mengaji ilmu apa ni? Sesat ke apa ni? Manusia dia tekat tu je. Dia tak ngaji, dia tuduh orang sesat. Kata itu, kata ini. Kita jangan peduli. Sebab apa? Nak capai matlamat untuk duduk tempat redha dengan Allah Ta'ala tu memang susah sangat-sangat. Bukan benda mudah. Sebab tu dia kena ikut ulama'. Dia tak boleh ikut ustaz je. Cari ulama'. Ulama' tu tok guru. Tengok ulama' pakai baju macam mana. Ustaz ni ragut je. Tangan pendek lah. Sedangkan tangan pendek tu duduk nampak aurat pun tak kisah. Kepala tak tutup lah. Ulama' tak pakai macam tu. Baju dia tengoklah tangan labuh. Kepala kalau tak bersorban, kopiah tidak sorban. Itu yang kita nak ikut. Kan ikut ustaz yang mengarut macam tu. Kan? Seronok, seluruh sana, seluruh sini. Tak boleh, kena pilih. Kita ni, sebab benda ni benda ibadat. Bukan benda siapa follow ramai. Tengok hari ni duk bergaduh. Gaduh dalam FB, macam-macam. Bergaduh siapa nak buat kebajikan. Dia jadi gitu. Dia tunjuk sangat kat orang. Benda riak ni memang. Setan ni dia tunggu je. So jadi, kita jangan buat macam itu. Kita kena ikut cara yang kita nak belajar ni. So jadi, niat segera keluar daripada daerah kufur dan maksiat. Dan segera berada di daerah iman dan taat. Tu, segera. Mana segera sekarang ni kena keluar juga. Jangan tunggu dah. Besok dah puasa ni. Semalam ni, kita cepat-cepat dah kita berdoa dengan Tuhan. Kan? Kita mengucap syahadah dulu. Kemudian kita pohon kat Allah supaya gugurkan di diri kita ni rohani jasmani. Segala syirik akbar. Syirik akbar. Syirik besar tu. Syirik asgar. Syirik kecil apa? Riak. Panggil-panggil mazmumah tu. Kufur dan kekufuran. Dan setiap kesalahan yang bersangkutan dengan anak Adam. Apa saja kesalahan kita dengan anak Adam. Ambil harta anak Adam tu kan minta ampun kat Allah. Dan dengan makhluk-makhluk Tuhan yang lain. Duk pijak semut lah hari. Pukul semut lah. Katok-katok lah. Kan? Picit itulah picit ni lah. Cacing lah picit. Cakok cacing nak tangkap ikan lah. Macam-macam lah. Dengan makhluk ni. Tebang pokok lah. Tak ada pasal-pasal. Patah tu patah ni lah. Makhluk Tuhan belaka. So, kita minta ampun siap-siap untuk puasa besok. Weh, tak pernah buat macam ni Ustaz, puasa macam ni. Habis kamu buat puasa macam mana? Puasa je lah esok. Apa tu yang jadi macam kamu sekarang ni? Kena belajar lah berubah. Hijrah. Cerita ni hijrah. Hijrah. Daripada keadaan yang gelap kepada keadaan yang terang. Yang lebih baik lagi hijrah ni. So, mudah-mudahan puasa tahun ni kita berubah.
Dengan kena kuarantin lagi. Ni Pak ni dengar cantik Muhyiddin kata sambung lagi ni. Sambung lagi 2 minggu. Dah dekat 3 minggu dah ni, ada lagi. Tinggal seminggu ke nak raya. Mana kita duduk dalam kuarantin je. Bayangkan. Kalau kita tak boleh buat juga Allah. Memang nampak adatnya. Nampak PM yang buat. Muhyiddin Yassin yang buat. Adat tapi hakikatnya. Syaratnya siapa? Semua kuasa Tuhan. Muhyiddin tak ada kuasa apa? Semua kuasa Tuhan. Kat sini yang kita kena tengok baik-baik. So jadi peluang ni datang depan kita ketika musim ni. Kan? Maknanya kita ambil peluang. Kita belajar tu macam mana kita nak keluar daripada kufur tu. Yang saya duk tekan kufur masyarakat ni lah benda dia. Sebab kalau kita dalam kufur, puasa tu sia-sia je. Tak dapat apa tu Nabi kata puasa tu jadi macam apa puasa tu? Macam apa? Macam tak dapat apa. Penat dan dahaga je puasa tu. Dan sedangkan puasa ni tinggi martabat dia. Tinggi darajat dia. Kalau puasa syariat saja, dia tak makan, tak minum. Dan setubuh siang hari. Manakala puasa orang tarekat lain pula, dia menjaga perbuatan dia daripada sifat-sifat tercela. Seperti ujub yang kita bincang tu dalam nafsu amarah tu. Itu puasa orang tarekat. Dia tak sama dengan puasa orang tarekat macam tu. Betul kata Nabi, banyak orang yang berpuasa hasilnya hanyalah lapar dan dahaga je. Kebanyakan macam itulah Nabi kata banyak orang puasa. Dan hadis yang Nabi sebut pula, banyak yang berpuasa tapi berbuka. Banyak yang berbuka tapi berpuasa. Itu orang yang perutnya tidak berpuasa, tapi yang menjaga anggota tubuhnya dan perbuatan terlarang dia menyakiti orang lain. Dia jaga tapi perut dia tak puasa. Sebab tu adalah satu hadis kudusi, apa yang Allah sebut, puasa itu untukku dan akulah yang akan membalasnya. Tinggi tak tinggi darjat puasa tu. Jadi bagi orang yang berpuasa ni, dia mendapat dua kebahagiaan. Yang pertama ketika berbuka, kedua ketika melihat Allah di akhirat besok. Itulah kebahagiaan orang yang berpuasa. Semoga kita mendapatnya. So jadi begitulah ringkas-ringkas tentang macam mana puasa kan. Cuma kalau nak faham sikit lagi ni, yang saya sebutkan tadi, puasa syariat tadi tu, macam mana disebut oleh Nabi tu, puasa syariat. Ada hadis dia ialah kebahagiaan yang pertama ketika berbuka dengan makanan di waktu maghrib. Lepas tu ketika melihat bulan di malam lebaran, petanda selesainya tugas puasa Ramadan. Itu orang puasa syariat. Dia seronok dua benda tu dia dapat. Ketika berbuka tu, nikmat buka tu, dengan nikmat dah habis dah. Dah masuk lebaran, hari raya dah. Adapun puasa orang tarekat ialah kebahagiaan yang pertama ketika hendak masuk syurga. Menikmati kenikmatan syurga. Jauh sangat dengan puasa orang awam. Semoga Allah memberinya kepada kita. Kita nak yang ni. Yang kedua, ru'yah. Ru'yah ni makna dia ialah melihat Allah pada hari kiamat dengan pandangan siri secara nyata. Semoga kita mendapatnya. Inilah keadaan puasa. Jadi kita nak cari puasa yang mana satu. Puasa ni puasa yang macam ni, yang kita minta, yang macam yang Nabi sebut oleh Nabi ni. Kita secara ringkas lah. Jadi ambil faham lah ni insya-Allah. Kemudian ada orang bertanya ni, macam mana nak baca selawat pula Ustaz? Selawat antara solat tarawih tu. Nak baca selawat pun boleh, tak mau baca pun boleh. Kalau selawat ni tujuan dia santai-santai sambil selawat. Ingatkan Nabi, bacalah. Kalau tak nak baca pun seorang-seorang pun bacalah. Tengok dalam buku tu ada. Tu boleh, tak ada hal tu, masalah selawat sebagainya tu. So begitulah. Jadi saya pun malam ni sebelum kita berakhir, jadi saya pun mengucapkan selamat sekali lagi, selamat puasa Ramadan tahun ni. Marilah kita hijrah daripada puasa orang awam kepada puasa orang-orang tarekat. Naik daripada makam puasa syariat kepada puasa orang yang lebih tinggi lagi darjat puasa tarekat. Naik daripada puasa orang mubtadi kepada orang mutawasid. Kita nak naik. Kita kena azam betul-betul tahun ni. Jangan biar macam lepas dah. Sebab tahun ni kita puasa paling pelik saya, umur saya sampai sekarang ni saya tak pernah duduk macam ni. Nak masuk uzlah ni punya serabut dan nak kena puasa dalam uzlah. Pergi duduk puasa uzlah sendiri, duduk tempat terasin. Ini bukan puasa 3 hari, bukan uzlah 3 hari. Dah dekat sebulan lebih dah. Jadi kebetulan pula bulan Ramadan sampai. So kita usahalah macam mana pun yang terbaik untuk kita keluar daripada kufur, maksiat kepada cahaya hidayah Allah. Semoga kita berjaya pada tahun ini. Jadi insya-Allah
Esok malam kita sambung lagi. Kuliah mungkin dalam pukul 10 macam ni lah. Mungkin kita susun lah, saya akan susun waktu. Waktu sebab kita bulan puasa kan. Masa dia mungkin berubah sikit. Anjakan masa tu mungkin perlu. Jadi sampai malam ni dulu. Dekat ni dulu insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadarihi wa miqdarihil azim.